Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khalis bin Zainal bin Suhaimi. Nama matrik 1180818 daripada KMA 3. Okay, hari ini saya akan membentangkan assignment individu saya yang bertajuk Pejuang Saham iaitu indikator Ganfeng. Okey, sekarang mari kita lihat siapakah yang mencipta indikator Ganfeng ini. Okey, asal-usulnya penciptanya ialah William Delbert Gann atau lebih dikenali dengan WD Gann. Merupakan seorang trader atau pedagang yang terkenal dengan keupayaannya meramal pasaran dengan menggabungkan teknik campuran geometri, astrologi dan matematik kuno. Beliau mula berdagang pada usia 24 tahun dengan jenis technical analysis yang beliau cipta sendiri seperti Gann Angels, Master Chart, Hexagon Chart dan Circle of 360. Namun begitu, terdapat beberapa pencanggahan dan kontroversi mengenai beliau. Dikatakan beliau hanya membuat keuntungan berdasarkan spekulasi. Ini kerana Dr. Alexander Elder, penulis buku Trading for a Living, pernah menembual anak lelaki Gann iaitu John Gann. Mengikut kata anaknya, Gann tidak berapa berjaya dalam bidang trading. Sebaliknya, banyak mendapatkan wang melalui penulisan dan menjual kursus pengajarannya. Sekarang mari kita lihat sedikit latar belakang William Delbert Gann. Okey, beliau dilahirkan di Lufkin, Texas. Merupakan anak sulung daripada sebelah beradik. Beliau dilahirkan daripada keluarga petani kapas yang miskin. Dan beliau juga sanggup tidak melanjutkan pelajarannya semata-mata untuk membantu keluarga beliau. Semangatnya untuk mengubah nasib keluarganya, dia sering menggunakan gudang kapas tempatnya bekerja untuk membaca buku-buku dan belajar mengenai perdagangan komoditi. Pada tahun 1901, dengan ilmu tentang perdagangan komoditi yang beliau ada, beliau diterima bekerja di sebuah syarikat broker di Texas. Okey, selepas itu, pada tahun 1903, Gann berniat untuk berpindah ke New York dan bekerja di sebuah syarikat broker iaitu Wall Street. Namun begitu, ianya tidak bekerja terlalu lama kerana dia menubuhkan syarikat brokernya sendiri yang bernama WD Gann and Company. Dari sini, Gann berjaya mengembangkan strategi pelaburannya. Puncak kejayaannya semasa peristiwa Penny of 1907, anak beliau Samuel Gann dan Susan Gann berjaya mendapat keuntungan yang besar setelah dapat menjangkakan peristiwa krisis kewangan pada pertengahan Oktober 1907. Pada masa itu, saham jatuh hingga 50% dari puncaknya pada tahun 1906 dan pada masa itulah dia menerapkan Master Time Factor dan berhasil mendapat keuntungan yang besar. Semangat beliau sungguh banyak dalam menghasilkan indikator-indikator yang dapat memberi manfaat kepada pedagang-pedagang lain seperti Gann Angel, Gann Square of Nine, Gann Grid dan Ganfeng. Okey, maksud Ganfeng. Ganfeng adalah garis yang menonjol keluar dari satu titik permulaan. Titik permulaan biasanya titik putaran utama yang paling tinggi atau paling rendah pada carta. Garis dilukis pada tahap yang ditentukan dan mencadangkan kemungkinan di mana tahap sokongan dan rintangan berdasarkan masa dan harga. Okey, bagaimanakah bentuk Ganfeng ni? Okey, Ganfeng ni dia dapat memberitahu kita bahawa di manakah tahap sokongan dan rintangan setiap penjuru pada sudut yang berbeza. Okey, sudut yang paling penting ialah sudut 45 darjah atau garis 1/1 atau 1:1. Untuk setiap sudut Gann, garis berasal daripada sudut itu. Kita dapat membezakan 4 sudut Gann yang berbeza di atas sudut 45 darjah dan 4 sudut Gann yang lain di bawah, seperti berikut. Okey, menurut teori Gann, ianya mempunyai sudut khas yang membolehkan kita lukis pada carta dan akan memberi kita penunjuk yang baik mengenai harga yang akan dilakukan pada masa akan datang. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah cara menggunakan indikator Ganfeng. Sebelum mengenal Ganfeng, kita perlu memahami Gann line. Gann line ini disebut satu ke satu. Menurut Gann sendiri, ia mewakili tahap garis trend. Ianya ditarik antara dua titik pada carta yang memungkinkan untuk menentukan sama ada trend menaik atau menurun pasaran pada masa sekarang.
Indikator gunline ni dilukis pada sudut 45 darjah, menunjukkan perubahan harga berkaitan dengan jangkaan waktu yang tertentu. Sekiranya carta berada di atas garis ini, terdapat trend menaik di pasaran. Dan jika harga berada di bawah gunline, ianya trend menurun. Okey, garis tambahan yang dilukis dalam rancangan Ganfeng, ianya digunakan sebagai term untuk menunjukkan sebagai garis rintangan dan sokongan. Gan percaya bahawa jika harga bergerak melalui satu sudut, kemungkinan akan menuju ke sudut berikutnya. Harga yang menurun di bawah 1/1 tidak semestinya trend menaik akan berakhir. Harga mungkin mendapat sokongan pada 2/1 dibuat pullback, lepas tu kemudian meneruskan kenaikan ni. Gan percaya bahawa apabila harga dan masa bergerak seiring, maka itulah keseimbangan pasaran yang sesuai. Bahagian terbesar daripada teori Gan berkisar pada fakta bahawa harga di atas garis 1/1, garis 45 darjah, akan menentukan pasaran menaik, iaitu bullish, dan sebaliknya bearish. Okey, sudut Gan mempunyai sokongan dan rintangan SNR, support and resistance. Dengan menggunakan sudut Gan untuk meramalkan sokongan dan rintangan mungkin merupakan kaedah yang paling popular digunakan. Setelah penganalisa menentukan jangka masa yang akan didagangkannya, sama ada bulanan, mingguan ataupun tiap hari, dan menganalisis carta dengan betul, pedagang hanya perlu menarik 3 sudut Gan yang utama, iaitu 1/2, 1/1 dan 2/1 dari bahagian atas dan bawah yang utama. Teknik ini dapat merangka pasaran, membolehkan penganalisis membaca pergerakan harga pasaran dalam lukisan. Oleh itu, kita dapat mengetahui di mana kita perlu membeli pada tahap sokongan dan kita akan menjual pada tahap rintangan. Okay, sekarang sebagai seorang trader atau pedagang, kita haruslah memerhatikan bagaimana pasaran bergerak dari sudut ke sudut. Ini dikenali sebagai peraturan semua sudut. Peraturan ini dapat memberitahu kita bahawa apabila harga pasaran itu memecah satu sudut, dia akan bergerak ke arah sudut yang berikutnya. Okey, sekarang mari kita lihat perbezaan sudut Gan dan garisan trend. Okey, sudut Gan adalah garis berpenjuru yang bergerak pada kadar kelajuan yang seragam. Garis arah trend pula dibuat dengan menghubungkan bahagian dasar ke dasar dalam trend menaik dan puncak ke puncak dalam trend menurun. Okey, kelebihan melukis sudut Gan ini berbanding garis trend ialah bergerak pada kelajuan yang seragam. So, dia dapat membolehkan penganalisis membuat ramalan di mana harga akan pergi pada tarikh tertentu dan pada masa yang akan datang. Okey, seterusnya mari kita lihat Ganfeng juga dapat memberitahu kita bahawa harga lepas, harga semasa dan harga akan datang. Seperti yang disebutkan sebelum ini, konsep utama yang harus kita faham ketika menggunakan sudut Gan adalah masa lalu, masa kini dan masa depan. Okey, semuanya wujud pada sudut yang sama. Sebab itulah yang dikatakan sudut Gan ni dapat meramalkan sokongan dan rintangan, kekuatan trend dan waktu puncak dan dasar. Okey, sudut Gan menentukan kekuatan dan kelemahan. Sudut Gan utama adalah 1/2, 1/1 dan 2/1. 1/2 bermaksud sudut bergerak 1 unit harga untuk setiap 2 unit masa. 1/1 bergerak 1 unit harga sama dengan 1 unit masa. Dan 2/1 menggerakkan 2 unit harga dengan 1 unit masa. Dengan menggunakan formula yang sama, sudut juga boleh menjadi 1/8, 1/4, 4/1 dan 8/1. Okey, seterusnya kita bergerak ke sudut Gan juga menentukan kekuatan dan kelemahan pasaran. Okey, sebagai seorang certis ataupun penganalisis carta, melukis pada skala carta yang betul adalah penting kepada mereka untuk meramalkan tekniknya di mana harga akan pergi sama ada menaik ataupun menurun. Okey, sebenarnya Gan dia nakkan pasaran ni mempunyai hubungan segi empat macam lipatan kertas. Okey, oleh sebab carta bercirikan segi empat, sudut satu persatu sering disebut sebagai sudut 45 darjah. Tetapi menggunakan darjah untuk melukis sudut hanya akan berfungsi jika carta diukur dengan betul. Okey, sudut tidak hanya menunjukkan sokongan dan rintangan, tetapi
juga memberi penganalisis penunjuk mengenai kekuatan pasaran. Okey, seperti sekiranya kita berdagang di atas atau sedikit di atas sudut 1x1 yang trendnya menaik, menunjukkan bahawa pasaran sedang seimbang. Dan apabila kita berdagang di atas atau sedikit di atas sudut 2x1 yang trendnya sedang menaik, pasaran berada dalam trend yang menaik, dalam trend naik yang kuat. Okey, seterusnya bila kita berdagang di sudut 1x2 bermaksud trend tidak begitu kuat. Kekuatan pasaran terbalik apabila melihat pasaran dari atas ke bawah. Apa saja di bawah 1x1 berada dalam keadaan yang lemah. Okey, sekarang mari kita lihat sudut gun digunakan pada masa yang sesuai. Sudut gun juga digunakan untuk meramalkan harga paling tinggi, paling rendah dan yang paling penting sekali adalah perubahan trend. Penunjuk masa ini berfungsi dengan lebih baik pada carta jangka masa panjang seperti carta bulanan atau mingguan. Ini kerana carta harian sering mempunyai terlalu banyak harga yang paling tinggi, harga paling bawah dan harga purata untuk dianalisis. Okey, seterusnya mari kita lihat pengahadan menggunakan sudut gun. Okey, gun membuat carta tersendiri, mencipta skalanya sendiri untuk pergerakan masa dan harga. Sebilangan besar platform grafik hari ini menggunakan data skala automatik untuk memenuhi skrin yang disediakan. Walaupun boleh mendajar dapat dilukis pada carta manapun, jika seseorang mempunyai skala berbeza seperti jangka masa yang berbeza, sudut mereka akan bersilang pada titik waktu dan harga yang berbeza. Oleh itu, setiap pedagang akan mempunyai sudut yang berbeza kecuali carta mereka skala yang sama. Ini berarti indikatornya bergantung kepada subjektiviti. Okey, indikator ini tidak berfungsi sebagai signal untuk kita berdagang. Harga yang biasa tidak dapat diteruskan dengan betul jika sekiranya harga sekarang tidak bergerak ke sudut gun yang seterusnya. Ianya dikenali sebagai sudut yang rosak, fail. Okey, sekarang mari kita lihat bahagian yang paling penting iaitu bagaimanakah cara melukis gun fan. Okey, bahagian ini kita akan lihat bagaimana cara melukis sudut gun fan. Kebanyakan pedagang tersilap lukis sudut gun fan dengan cara yang salah. So, itulah kita perlu mengambil berat tentang bahagian lukisan ini. Okey, yang pertama, anda perlu melukis 45 darjah yang sempurna. Okey, seperti kebiasaan, platform perdagangan yang baru telah menyediakan alat ini. Contoh, kita boleh tengok di platform TradingView. Anda boleh mencari alat Trend Ranger di panel sebelah kiri, seperti gambar di sebelah. Okey, langkah kedua, pilih mana-mana pergerakan harga paling tinggi atau pergerakan harga yang paling rendah pada carta, iaitu dari mana kita nak lukis sudut gun fan. Okay, setelah kita pilih titik rendah pergerakan harga, gunakan alat Trend Engine dan lukis 45 darjah yang sempurna. Setelah kita memilih harga paling tinggi atau yang paling tinggi atau paling rendah, kita perlu belajar melukis sudut gun fan. Gunakan penunjuk gun fan yang terletak di panel sebelah kiri seperti yang saya tunjukkan di platform TradingView. Okey, langkah yang ketiga, kita perlu meletakkan penunjuk gun fan pada carta. Pastikan ia bertindih di atas garisan 45 darjah yang kita lukis sebelum itu. Ini adalah kaedah yang betul untuk menarik sudut gun fan sekiranya anda mengikuti semua langkah ini. Semua sudut gun fan yang lain harus mematuhi peraturan gun. Okey, sekarang kita masuk ke peraturan untuk masuk posisi perdagangan beli, iaitu buy. Saya rasa topik ini adalah yang paling penting. Okey, saya menggunakan contoh saham syarikat Top Glove menggunakan platform TradingView dan menggunakan tempoh masa 1 jam. Okey, yang pertama sekali, kita perlu lihat, amati, kita pilih candlestick yang paling tinggi atau rintangan yang paling kuat. Dan lepas tu kita perlu menunggu kita perlu menunggu pada garis 1 persatu untuk memecah atau break ke atas. Okey, sekarang langkah kedua. Okey, langkah kedua ni kita perlu menunggu sudut gun memecah ke atas garisan 2 persatu sebelum kita memasuki posisi beli. Okey, langkah ini sangat penting kerana pembalikan trend hanya dapat disahkan setelah garisan sudut 2 persatu ini
dipecahkan atau break ke atas. Okey, seterusnya langkah ketiga. Okey, kita perlu lukis satu lagi indikator gun fan pada harga yang paling rendah sebelum pemecahan di atas sudut gun fan 2/1. Okey, pada ketika ini kita boleh membuang atau delete sudut gun fan yang kita lukis sebelumnya yang diambil dari harga yang paling tinggi agar tidak serabut. Okey, pada ketika ini juga posisi kita telah dibuka. Tetapi kita juga perlu menentukan di mana untuk kita meletakkan cut loss dan mengambil keuntungan atau take profit. Okey, langkah keempat. Okey, kita perlulah meletakkan cut loss kita di bawah harga paling rendah yang terkini, iaitu selaras dengan titik dari tempat kita letak set kedua indikator sudut gun fan ni. Okey, gun fan ni mempunyai tahap yang sangat jelas di mana kita perlulah meletakkan cut loss sebagai pelindung modal kita yang betul-betul di bawah harga paling rendah yang terletak sebelum sudut 1/2 gun. Okay, kadang-kadang trader ni dia rasa berat nak letak cut loss ni, tapi sebenarnya cut loss ni lah penyelamat modal kita. Okey, sekarang langkah kelima iaitu langkah terakhir. Ambil keuntungan. Oh, yang ni ramai orang suka. Okey, ambil keuntungan apabila harga telah pecah dan tutup di bawah garis 1/1. Kita memerlukan garis penutupan di bawah 1/1 sekurang-kurangnya 20 poin untuk menganggapnya sebagai break yang betul lah. Okay. Kita mahu meningkatkan trend yang baru selama mungkin dengan bantuan indikator gun fan. Okay, kita juga dapat menentukan masa sesuai untuk mengambil keuntungan kita. Kita juga mengambil keuntungan pada isyarat awal kelemahan pasaran yang merupakan penembusan di bawah garis 1/1 yang menandakan kemungkinan permulaan pergerakan harga pasaran akan membuat penurunan. Kita juga perlu menambahkan jarak sebanyak sekurang-kurangnya 20 poin pada garis selari sudut 1/1 gun hanya untuk mengelakkan daripada penembusan palsu iaitu fake breakout atau fake out di mana contoh harga bullish, harga bearish jatuh 1/6 panjang, lepas tu dia naik balik, dia buat bullish satu panjang. Okay, itu dikenali sebagai fake out. Okay, contoh di atas adalah untuk posisi beli. Okey, gunakan peraturan yang sama tetapi sebaliknya untuk posisi jual. Okey, sebagai kesimpulan, indikator gun fan ini adalah indikator yang terbaik kerana ianya bukannya hanya seperti garis sokongan dari tengah yang biasa. Sudut gun juga dapat menentukan perubahan ketara dalam trend dalam perubahan harga pasaran. Kita juga perlulah mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya berlaku pada tahap pasaran yang sebenarnya pasaran ini adalah berbentuk dinamik. Hal ini kerana kita haruslah memastikan bahawa kita telah menguji semula ataupun melakukan backtest strategi kita supaya ianya mendapat keputusan yang positif pada masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.